Cubaan suara jelas? Hai Tam, jelas ke suara? Okey. Terima kasih Kia Syakira. Oh, Syakira. Alright. Okay. Alright. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Saya rasa kita boleh mulakan sudah kan? Sebab sudah 9.16 ni. Um, Baiklah, terima kasih kepada saya ucapkan kepada Kuliah Buku kerana sudi menjemput saya untuk menjadi panel bagi malam ini untuk membincangkan tentang bukan membincangkan sebenarnya untuk berkempen tentang pulang mengundi Sabah yang digerakkan antaranya daripada organisasi Suara Mahasiswa sendirilah. Nama saya Mas Dani Minti Mokhtar. Saya merupakan pelajar tahun 3 Hubungan Antarabangsa UMS dan juga merupakan Suara Mahasiswa UMS dan juga penggerak bagi kempen pulang mengundi di Sabah. Jadi seperti yang kita sedia maklum, pada 26 September ini, kalau saya tidak silap, adalah tarikh kita mengundi di Sabah, pilihan raya negeri Sabah. Jadi wujudlah beberapa inisiatif, antaranya datang daripada kami sendiri, iaitu tim pulang ke Sabah, tim pulang mengundi ke Sabah, di mana tim ini adalah bertujuan untuk memberi dana ataupun memberi bantuan dari segi tanggungan dari tiket penerbangan untuk anak muda khususnya yang bekerja di luar Sabah, sama ada anak muda ataupun mahasiswa sebenarnya. Sebenarnya banyak yang kami terima persoalan tentang siapa sebenarnya di sebalik pulang mengundi Sabah, adakah dan tidak kurang juga kami menerima kecaman yang berunsurkan seakan tim kami ini adalah tim yang berkait rapat dengan institusi kerajaan Sabah. Tidak. Kita adalah tim yang mandiri dan kita bergerak sendiri. Inisiatif ini wujud adalah hasil inisiatif kami sendiri sebagai anak muda. Kerana kita mempunyai kesedaran untuk melibatkan anak muda sama ada secara langsung ataupun secara tidak langsung dalam politik di Malaysia. Dan kita boleh lihatlah untuk PRN untuk kali ini bagaimana sambutan anak muda berkenaan dengan politik. Jadi, apa lagi? Alright. Okay. Siapa kami? Baiklah, kami dalam kempen ini kita ada seramai 11 orang anak muda yang terdiri pada anak muda daripada Semenanjung, Sabahan dan juga Sarawakian. Kita adalah gabungan daripada beberapa organisasi mahasiswa dan juga anak muda, iaitu Demokrat UM, Suara Mahasiswa UMS, kita ada wakil daripada Karma, Borneo Komrad dan juga anak muda yang sememangnya anak muda yang sememangnya terlibat dalam tim pulang mengundi Sabah ni lah. Sebab sebenarnya pulang mengundi Sabah ni adalah volume yang kedua digerakkan. Sebelum ni sudah pernah digerakkan, namun kalau yang sebelum ini saya tidak terlibat. Untuk kali ini kita terlibat secara langsung. Syafiq, siswa PAS pun ada ke kampus? Itu saya tidak tahu sebab kita sebab apa yang saya tahu, semua anak muda yang terlibat dalam tim ini ialah so-called non-partisan lah, seperti yang orang itu katakan kan. Kita tidak mahu terlibat lah. Maksudnya bukannya kita
Bukannya kita menidakkan yang kita ni tidak mempunyai ideologi ataupun kita tertarik dengan mana-mana parti, tapi secara basicnya kita tidak declare yang kita ni wakil daripada ataupun penyokong untuk mana-mana ni lah, mana-mana parti. Kita kan meraih demokrasi, jadi semua tu terpulanglah kepada anak muda sendiri untuk membuat pilihan. Apa lagi? Oh ya. Yang soalan, saya rasa soalan yang paling panas berkenaan dengan kempen ini adalah sama ada kempen ini di bawah kerajaan ataupun tidak. Tidak ya. Kempen ini adalah mandiri. Kita mendapat hasil daripada sumbangan orang ramai secara crowdfund. Maksudnya di sini tidak ada funding dari mana-mana parti ataupun daripada organisasi kerajaan itu sendiri. Tidak. Kita sangat-sangat mengelakkan perkara-perkara tersebutlah bagi mengelakkan kita dikatakan menyokong satu-satu pihak. Tidak. Kita mahu kita bergerak secara mandiri dan tidak dipengaruhi oleh mana-mana parti politik, sama ada mana-mana kerajaan lah. Begitu. Kenapa kita memilih anak muda yang berumur 21 hingga 35 tahun saja? Sebab begini, satu, kalau kita lihat anak muda dan mahasiswa, anak muda ni kebanyakan mereka berpendapatan rendah sebab ada yang baru bermula kerja, jadi pendapatan mereka tidaklah setinggi orang yang sudah lama. Ini secara basic teori sajalah kan. Dan juga target kita selain daripada itu adalah mahasiswa. So mahasiswa ni tidak berpendapatan langsung kan. Sebab tu kita mahu mendorong mereka untuk at least dengan memberi subsidi untuk mereka pulang, mereka boleh menunaikan tanggungjawab. Dan kesedaran politik dalam kalangan mahasiswa itu kita dapat tingkatkan. Begitu. Kita bukan tidak mahu melibatkan, kita bukan tidak mahu menanggung golongan selain daripada golongan yang saya katakan tadi. Namun kalau kita lihat kita ini bergantung sepenuhnya kepada jumlah crowdfund yang telah kita berjaya kutip. Sekiranya jumlah itu melebihi ataupun luar daripada jangkaan kita, mungkin boleh menampung sampai 5,000 orang, 3,000 orang, saya rasa itu tidak menjadi masalah untuk kita masukkan sekali golongan lain dalam target kita. Ya. Okay. Alright, apa lagi? Boleh kemukakan apa-apa soalan lah tentang kempen ini di bahagian komen. Jadi untuk sekiranya ada di antara kalian yang tidak berapa faham tentang kempen ni kan. Sebab setakat ini kalau berdasarkan daripada komen-komen yang saya lihat, sebenarnya ramai yang tidak yang salah faham berkenaan dengan background kempen ini sendiri, siapa yang menjalankan dan sebagainya. Tapi saya rasa itu sudah saya jelaskan tadi kan. Alright. Setakat ini kita sudah mengumpul lebih kurang sebentar ya. Setakat hari ini. Alright. Okay. Baiklah, setakat ini sambutan dari anak muda Sabah yang berada di Semenanjung sangat-sangat menggalakkan. Kita menerima hampir 5,000 lebih permohonan daripada anak muda, dan kita terpaksa membuat tapisan berdasarkan kriteria yang telah kita tetapkanlah, dan disebabkan oleh kita mempunyai subsidi, bukan subsidi lah sebenarnya. Kita mempunyai bajet yang sangat kurang, which is sekarang kita berjaya kumpul sehingga RM24,423 sahaja. Maka dengan itu seramai lebih kurang 68 orang sahaja daripada 5,549 jumlah permohonan itu yang berjaya kita tampung. Jadi mungkin ada yang
ialah ada yang marah-marah, ada yang merungut sebab sudah isi borang dan tidak terpilih. Masalahnya itu saja kita punya kekangan dari segi bajet. Sebab bajet, sekali lagi saya tekankan, adalah bergantung kepada jumlah sumbangan orang ramai, bukan funding daripada mana-mana parti ataupun daripada mana-mana kerajaan sekalipun. Selain daripada tu, ada lagi soalan? Hai sir. Hai sir. Disandarkan sudah sir? Selain daripada tu apa lagi? Ada lagi soalan? Boleh kemukakan, jadi kita boleh kasih clear kan malam ni. Alright. Jadi disebabkan oleh jumlah permohonan yang sangat tinggi, sangat melebihi daripada target kami yang sebenar. Jadi kami sangat-sangat memerlukan sumbangan lah daripada pihak sesiapa pun untuk membantu bagi membawa lebih ramai lagi anak muda Sabah untuk balik mengundi. Kenapa kempen ini tidak dipanjangkan pada pihak yang bertanding pada pihak nanti? Okay. Kita membuat kempen ini secara terbuka sebenarnya. Kalau sekiranya ada parti yang ingin menyumbang, maka saya rasa itu tidak menjadi masalah. Sebab kita anggap sebab ini adalah crowdfund kan. Jadi kita tidak mengambil kira mana-mana funding daripada mana-mana pihak. Tapi kami jelas di sini bahawa funding itu kita tidak akan bagi apa-apa kredit kepada mana-mana pihak yang funding, sebab kita menganggap mereka memberi sumbangan itu atas dasar ingin menyumbang kepada perkembangan politik dalam kalangan anak muda di Sabah. Begitu. Macam mana mau apply? Kalau anda mau apply, boleh pergi ke page Pulang Mengundi Sabah. So di sana kita ada menyediakan, kita sudah paparkan poster, kita sudah bagi penerangan tentang bagaimana untuk apply, dan selepas tu kita akan buat tapisan lah bagi ya, kempen ini sebenarnya sudah hampir sebulan kita gerakkan dan kita sudah panjangkan ke semua pihak lah. Cuma mungkin saya pun tidak tahu, namanya juga kan minta sumbangan, so terpulanglah kepada mana-mana pihak. Kalau mereka ingin menyumbang, kita menerima dengan dengan tangan yang terbuka, tanpa mengira background politik ataupun sesiapa pun yang memberi sumbangan. Boleh sana kan? Pergi Tenom adakah? Setakat ini kita cuma mengambil permohonan daripada luar Sabah sahaja untuk ke Sabah. Gitu. Kalau Sabah bergerak di antara daerah, setakat ini saya rasa belum, kita belum lagi memasukkan itu sebagai salah satu kriteria kita lah. Begitu. Ada lagi soalan? Apa lagi? Sebenarnya untuk pengetahuan semua, kempen Pulang Mengundi Sabah ini sebenarnya digerakkan oleh kebanyakannya daripada rakan-rakan Komprati Semenanjung, dan kita sangat kita sebenarnya agak terkejut lah. Bukan terkejut sebab apa, sebab kita agak terharu lah dengan usaha yang dilakukan oleh komrat-komrat daripada Semenanjung untuk menggalakkan lagi penyertaan politik, meskipun sebenarnya kawasan yang mereka perjuangkan itu sangat jauh kan daripada Sabah. Labuan ke Kudat adakah? Saya rasa
Labuan Kekodan. Buat masa ini kita cuma mengambil yang di luar Sabah sahaja. Maksudnya daripada Semenanjung untuk balik ke Sabah, sebab kuota kita sangat limited. Kita tidak mampu untuk menanggung kesemua. Namun kalau anda mahu mencuba untuk mengisi borang, mana tahu kan, kita tidak tahu, mana tahu selepas kempen, selepas beberapa hari ataupun esok kita menerima sumbangan yang lebih banyak kan. Jadi mungkin kita boleh pertimbangkanlah hal-hal yang lain selain daripada kriteria umur, tempat. Kalau boleh kita mau bawa lah yang semua 5,000 permohonan tu untuk balik ke Sabah, untuk menunaikan tanggungjawab sebagai pengundi. Ada apa-apa soalan lagi? Baik, sekejap ya. Untuk kita juga ada mendapat pertanyaan tentang bagaimana berapa ramaikah mahasiswa ataupun anak muda yang uh, yang ingin pulang mengundi. Pada pandangan saya sendiri ramai, sebab kita menerima hampir 5,000 lebih kan. Cuma ada beberapa kebimbangan yang menjadi concern setiap pihak, iaitu tentang peningkatan kadar COVID di Sabah. Namun saya rasa itu kita kena yakin kepada SOP dan juga prosedur yang telah ditetapkan oleh kerajaan, dan saya pasti kerajaan sudah melakukan yang terbaik bagi memastikan PRN di Sabah ini berjalan dengan lancar, tanpa, kalau boleh, tanpa sebarang terkait dengan COVID ke, walaupun hal itu sebenarnya kita tidak boleh elakkan kan. Seterusnya, kenapa hanya Semenanjung saja, kan dalam kawasan Sabah tak dapat kalau begitu? Okey, begini, kalau kita berfikiran begini, kita sengaja mengambil mereka yang tinggal ataupun bekerja di luar kawasan Sabah, kerana kita mengambil kira kos pengangkutan tiket flight yang saya rasa agak mahal berbanding dengan tiket bas yang dibeli, yang digunakan untuk pergerakan di dalam daerah. Itulah salah satu sebabnya. Baiklah, antara kriteria yang kita tetapkan untuk mengundi ni, untuk kriteria yang untuk memilih yang sesiapa yang terpilih adalah, yang pertama, hendaklah berumur 21 hingga 35 tahun saja, dan mereka ini hendaklah berdaftar sebagai pengundi dan pendapatan bawah 3,000. Okey, berdaftar sebagai pengundi, kesemua ini kita akan minta selepas tapisan dilakukan, kita akan menghantar email kepada semua permohonan, dan kita akan meminta mereka untuk menghantar dokumen sokongan. Sebagai contoh, kena screenshot daftar pengundi supaya kita jelas di mana tempat yang kita akan letakkan anda, menghantar anda balik nanti, sama ada di Tawau, Kota Kinabalu ataupun di Sandakan.
dan hendaklah berpendapatan bawah 3,000. Kita mengambil kira pendapatan bawah 3,000 kerana macam yang saya katakan tadi, mengambil kira faktor pekerjaan, anak muda dan juga mahasiswa yang tidak bekerja. Walaupun kita meletakkan beberapa kriteria ini, namun saya masih lagi menggalakkan anda untuk terus memohon, menghantar borang permohonan kerana sekiranya bajet yang kita dapat adalah melebihi, maka saya tidak menjadi masalah untuk kita meluluskan semua permohonan sama ada termasuk dalam kriteria ni ataupun tidak. Sekiranya bajet mencukupi, namun sekiranya tidak, maka kita terpaksa sticklah dengan kriteria ni bagi memastikan individu yang kita hantar itu benar-benar layak untuk menerima subsidi yang kita tawarkan. Okay. Ada apa-apa soalan lagi boleh kemukakan? Okay. Ada apa-apa soalan lagi boleh kemukakan di ruang komen pertanyaan. Mungkin mau tanya tentang pendapat politik di Sabah ke pun boleh juga. Ya, betul. Kalau ada kritikan, sebab saya rasa malam ni kita santai sejak, sebab apa yang saya mau sampaikan kan ni pun simple, cuma untuk bagi penjelasan, pencerahan agar jelaslah kempen yang kami jalankan ni. Memandangkan kita menerima banyak persoalan daripada rakyat di page kan. Tapi saya rasa banyak sudah yang saya sudah jawab. Tapi boleh lagi kalau ada soalan. Kita dapat balik mengundi. Ya, begitulah. Siapa ni? Sebab kita pun macam yang saya katakan, kita sangat terhad dari aspek dana. Jadi kita terpaksa melakukan beberapa saringan lah mengikut kriteria yang bersesuaian. Sebab kita tidak mampu untuk menghantar semua balik. Dan sebab sekarang memandangkan dana kita masih tidak mencukupi, jadi saya mohon kepada rakan-rakan mahasiswa ataupun masyarakat yang menonton secara live untuk memanjangkan kempen ini ke rakan-rakan yang lain supaya kita boleh lagi meningkatkan jumlah sumbangan dan seterusnya boleh membawa lebih ramai lagi rakyat yang bekerja di luar Sabah ni untuk pulang mengundi. Gitu. Kita tidak kisah berapa jumlah pun yang
hendak diberikan RM20, RM30, tidak apa, kita menerima semua jumlah, kita tidak ada minimum, kita tidak ada maksimum, dan kita sangat menghargai segala sumbangan, even 10 sen pun daripada anda bagi membantu kempen ini untuk berjaya. Kalau anda ingin lanjut tentang kempen ini, boleh pergi ke page Pulang Mengundi Sabah. Di sana kita sudah paparkan segala maklumat, penerangan, perincian, kriteria dan juga borang permohonan, dan kita akan sentiasa update lah tentang jumlah permohonan dan jumlah sumbangan, dan kita tidak ada apa-apa yang perlu disembunyikan berkenaan dengan jumlah sumbangan yang kami terima, sebab macam yang saya katakan, kempen ini adalah hasil inisiatif anak muda. Kita tidak ada objektif lain melainkan kita mahu menggalakkan penyertaan anak muda dalam politik di Sabah. Khususnya secara tidak langsung, bila kita lihat penyertaan anak muda di Sabah ni kan, untuk PRN Sabah, dia boleh jadi penanda ukur sudah untuk PRU akan datang, tentang bagaimana penglibatan ataupun respon anak muda terhadap PRU akan datang, kemana undi mereka akan pergi. Sebab tu saya sendiri rasa sangat teruja lah dengan PRN kali ini. Banyak perkara yang akan menjadi kayu ukur untuk penentu PRU akan datang nanti. Ya, betul. Sebenarnya setahu saya lah kan, sekiranya anda pengundi di mana-mana kawasan, sebenarnya anda boleh menghantar permohonan untuk sama ada subsidi kenderaan untuk pergi mengundi kepada adun-adun ataupun orang-orang yang bertanding di kawasan tu. Terpulanglah dari dorang kalau dorang mau terima support kah. Tapi saya tidak pasti kalau yang ini berkaitan dengan Abang Ashraf bentang sebelum ni, iaitu kesalahan pilihan raya, sama ada ianya termasuk dalam rasuah ataupun tidak. Mungkin boleh tengok pembentangan sebelum ini berkenaan dengan salah laku pilihan raya lah, untuk lebih memberi kecerahan. Risau pula kita bila kita bilang iya, nanti rupanya rasuah kan. Betul, idea yang bagus juga ada Adin Manja. Tapi macam yang saya katakan adalah, kita risau kalau ianya akan menjadi satu yang dianggap rasuah kan, pemberian wang ataupun apa-apa daripada calon parti yang berkempen kepada pengundi, itu saya rasa boleh dikategorikan sebagai rasuah. Okay, ada apa-apa lagi soalan berkenaan dengan kempen Pulang Mengundi ni? Jadi saya harap lepas kecerahan ini, bolehlah rakan-rakan panjangan kepada semua warga Sabah di luar yang bekerja di luar Sabah, untuk yang ingin pulang mengundi, bolehlah mengisi borang. Dan mungkin ada individu ataupun pihak-pihak yang mempunyai kekayaan lebih ya untuk disumbangkan bagi meningkatkan lagi jumlah sumbangan kempen kita, dan seterusnya kita boleh meningkatkan kadar jumlah yang kita boleh hantar pulang. Sebab setakat ini kita cuma mampu untuk menghantar seramai 68 orang saja, berbanding dengan jumlah permohonan yang diterima, iaitu 5,549. Betul. Sebab itu kita sebenarnya sudah lama, sudah hampir saya rasa 3 minggu menjalankan kempen ini, dan kita sudah panjangkan kepada pihak-pihak, namun terpulanglah kepada mereka untuk sama ada untuk
menyumbang ataupun tidak. Dan kita sudah attach dengan pelbagai media, sama ada media sama ada media daripada saya rasa bernama sudah, daripada Malaysia Kini sudah, dan juga ada beberapa lagi lah yang kita sudah panjangkan kempen ini. Okey. Apa faedahnya mengundi kalau balik-balik muka sama macam ada rakyat akan terpilih. Okey, baiklah, saya rasa ialah ini salah satu soalan. Saya rasa ini salah satu saya rasa soalan yang semua orang muda bermain di fikiran kan, tentang apa kepentingan kita mengundi. Buat apa je kalau kita mengundi bila akhirnya mereka ini lompat-lompat juga kan, dan bubar dun lagi. Apa pendapat saudari? Okey, begini, saya rasa pada pandangan saya sendiri, sebagai anak muda kita mempunyai tanggungjawab dalam politik, merangka politik di negara kita. Maka dengan itu amat penting untuk kita balik mengundi dan menunaikan tanggungjawab kita. Bukan apa, kita faham sebenarnya ramai mahasiswa ataupun anak muda yang sudah muak dengan corak politik terdahulu kan, yang sebelum ni lompat parti, lepas tu ada yang terpilih tapi sudah menang, sudah menjadi calon tapi tidak melaksanakan manifesto, sekadar menanam tebu di tepi bibir saja. So tidak ada, akhirnya kesemua itu tidak ada berbalik kepada masyarakat, khususnya anak muda yang kita bincangkan di sini. Dan anak muda masih lagi terbelenggu dengan sistem pendidikan yang tidak jelas, yuran yang tinggi. Maksudnya sistem pendidikan yang tidak jelas ini, kita belajar geografi di sewaktu di universiti, tapi akhirnya bila kita keluar kita menjadi sesuatu yang di luar daripada bidang. Walaupun orang cakap itu adalah itu adalah sesuatu perkara yang semestinya. Maksudnya kalau kita belajar di universiti, tidak semestinya kita akan bekerja, kita akan applykan benda tu sebagai pekerjaan utama kita. Tapi sebenarnya pada pendapat saya sendiri, apa guna kan kalau kita belajar di universiti tapi akhirnya bila kita keluar kita menjadi kita menceburi bidang yang tidak sesuai dengan pekerjaan kita. Sebab dalam bidang tersebut lagi kita akan bersaing pula dengan individu yang sememangnya mempunyai latar belakang yang baik. Jadi itu saya rasa sangat-sangat satu kelemahan lah dalam sistem pendidikan kita. Perlu ada arah tuju yang jelas, kos-kos yang ditawarkan hendaklah relevan dengan permintaan pasaran. Tambahan pula, kita kena mengundi juga sebab kalau kita tengok corak politik yang kita panggil sebagai politik tua, orang Sabah bilang politik tua, ya, politik tua sebelum ni, dan kita membiarkan perkara ini berlaku. Maksudnya kita sebab kita sudah muak, jadi kita tidak mau terlibat. Sudah pedulilah diorang, biarkanlah diorang dengan politik, sebab akhirnya kita pun tidak ada apa-apa kan. Maksudnya artinya sampai bila kita mau membiarkan perkara itu berlaku kan. Jadi sebagai anak muda kita harus melakukanlah gerakan ataupun revolusi bagi memastikan politik yang dicaturkan sebelum ini itu tidak lagi berulang. Maksudnya kalau kita mau kalau kita mau berubah, kita kena usaha sendirilah. Saya petik lah kan, Allah tidak akan mengubah nasib seseorang tu kalau dia tak ubah sendiri kan. Jadi kita kena ubah. Macam mana cara kita ubah? Kita turun mengundi. Undilah at least, dengan harapan calon yang kita undi tu adalah benar-benar calon yang berkaliber lah, dan benar-benar sebaik pemimpin yang boleh membela suara kita, khususnya masyarakat kelas bawahan. Begitu. Dan sebenarnya kalau isu tentang lompat parti tu susah juga kan saya mau cakap. Sebab akhirnya apabila kita memilih, akhirnya mereka ini akan melompat parti untuk membentuk
pakatan ataupun untuk meraih majoriti bagi membentuk kerajaan. Agak susah lah sebab kita melaksanakan sistem demokrasi kan. Jadi yang majoriti itu akan sentiasa menang lah, mau tidak mahu. Sesi lompat ni, kata-kata ni saya expect selepas ini akan semakin rancak. Sebab kalau berdasarkan saya lihat calon-calon yang bertanding untuk PRN kali ini ramai, ada juga terdiri daripada parti-parti yang tidak termasuk dalam coalition. Jadi mereka-mereka inilah sekiranya menang yang akan menjadi yang berpotensi besar untuk menjadi, katalah, tapi sejauh mana ini cuma expectation saya, sebab sejauh mana kita pun tidak tahu. Agakkan saja. Sebab setiap orang mempunyai agakan masing-masing tentang politik ni kan. Jadi terpulanglah kepada anda. So, ada apa-apa lagi soalan tentang kempen ini kah? Untuk pengetahuan semua, kempen untuk permohonan pulang ke Sabah ini, kita akan menutup permohonan dalam tempoh masa 24 jam pada 16 September 2020. Jadi masih ada masa lagi sehingga esok untuk anda memanjangkan kempen ini kepada orang ramai, sesiapa yang berminat untuk mencuba nasib, mana tahu terpilih kan untuk mendapat subsidi ni. Bolehlah memohon, mengisi borang permohonan yang kami lampirkan di page kami, iaitu page Pulang Mengundi Sabah. Dan sekiranya ada pihak media ataupun mana-mana pihak yang ingin menemu ramah ataupun ingin mengetahui dengan lebih lanjut tentang kempen ini, feel free to contact kami di page ataupun boleh hubungi saya saja di Facebook saya Mas Dania Mokhtar, ataupun di page Suara Mahasiswa UMS, boleh di Karma Kelab Sastra Mahasiswa UMS, ataupun di Borneo Komrad, ataupun di Demokrat. Tapi kalau mau lebih senang, boleh terus pergi kepada page kami lah, Kempen Mengundi Sabah. Sebab di sana kami sudah kita sudah memberikan pencerahan tentang kempen ini. So apa-apa soalan boleh ajukan di sana dan kita akan segera menjawab. Baiklah, saya rasa ada soalan lagi kah? Saya rasa itu saja daripada saya. Macam yang saya katakan, sekiranya anda mempunyai soalan ataupun kritikan, cadangan, penambahbaikan bagi kempen ini, insya-Allah di masa akan datang ataupun sempat lagi untuk kita laksanakan sebelum hari mengundi nanti, kita akan cuba untuk pertimbangkanlah di pihak kami. Boleh, dan jangan lupa like dan share page Pulang Mengundi Sabah untuk kita war-warkan lagi kepada anak muda. Mana tahu yang ada yang ingin memohon, ingin balik tapi kekurangan dana, dan kami pun kekurangan dana, jadi boleh panjangkan kepada pihak-pihak yang mungkin mempunyai kekayaan lebih untuk menyumbang bagi sama-sama menjayakan kempen ini. Saya rasa itu saja dari saya. Tiada sudah kan soalan? Saya rasa itu sajalah untuk malam ni. Terima kasih buat Kuliah Buku Kubu kerana memberi peluang kepada tim Pulang Mengundi Sabah bagi memberikan pencerahan tentang kempen ini. Itu saja dari saya. Sekian, terima kasih.